Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberkati Allah ini. Bersama-sama berada di rumah Allah, bersama-sama berada suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kuliah saya sebagaimana biasa berkaitan dengan fatwa-fatwa semasa. Soal yang pertama kita membaca kitab Al-Fiqhu fi Fiqhil Awlawiyah, Fiqh keutamaan. Dan soal yang kedua kita membaca fatwa-fatwa semasa, insya-Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita masih lagi menyambung tajuk Imam Al-Ghazali dan Fiqh Awlawiyah, Fiqh kefahaman keutamaan, di mana Imam Al-Ghazali kita dah bincang sebelum ini, antara ulama besar yang juga memberi perhatian kepada Fiqh Awlawiyah, Fiqh keutamaan, ya. Di mana dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada satu tajuk bab fil ghurur, bab berkaitan dengan tipu daya. Ada banyak orang yang tertipu daya kerana tak faham keutamaan. Di mana Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam mengulas fiqh keutamaan yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, dia membawa dua contoh yang besar, ya. Contoh yang pertama, contoh kesalahan dalam memahami keutamaan amalan yang kita baca pada kuliah lepas, iaitu golongan-golongan yang mengutamakan amal-amal sunat melebihi amalan fardu. Ini yang pertama, contoh yang pertama yang ditegur oleh Imam Al-Ghazali, ya, yang kita dah baca pada kuliah lepas. Malam ini sambungan malam ini contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua yang kita bincang malam ini, contoh membelanjakan harta bukan pada tempatnya yang utama, yang digali oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi berkaitan dengan kefahaman Imam Al-Ghazali dalam memahami isu fiqh keutamaan. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain, kata pengarang rahimahullah taala, contoh membelajarkan harta bukan pada tempatnya yang utama. Misal kedua ini berlaku terhadap orang-orang kaya, banyak dari kalangan mereka yang terpedaya. Satu di antaranya adalah mereka yang berhasrat untuk membangunkan masjid, madrasah, dewan orang ramai ataupun jambatan dan bangunan lain yang boleh dibanggakan orang. Kemudian nama mereka ditulis di dalam sebuah prasasti untuk jadi tatapan orang dan dikenang sepanjang masa. Meskipun mereka telah meninggal dunia, dengan melakukan tindakan ini mereka menyangka akan mendapat ganjaran dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhal pada sebenarnya mereka tertipu dan terpedaya melalui dua cara. Ini teguran daripada Imam Al-Ghazali, ya, yang dipetik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu contoh membelanjakan harta bukan pada tempatnya yang sebenarnya punya utama. Orang-orang kaya nak bagi sedekah derma, banyaklah derma nak buat bangunan masjid, orang nak buat tak sih, saya seorang je, macam tu. Masjid ni saya seorang je, saya akan berapa kos dia? Kosnya 20 juta. Okey, 20 juta saya sponsor. Bagus tak bagus? Bagus dah. Cuma masalah yang tak bagusnya apa? Dia sedekah bukan kerana Allah. Dia nak namanya dijual-jual. Nama masjid mesti nama saya. Masjid Hasridah contoh.
Bukan saya lah, saya bukan orang kaya pun, Cik Ayam je. Pun nama dia. Kalau pun tak pun nama dia, mesti ada senarai. Senarai namanya ada. Kalau ada orang nak masuk tak mau. Pasal kalau ada orang syed nanti namanya penjejas. Ni contoh. Contoh orang yang tertipu. Walaupun niat nak membelajar dengan setengah besar, jumlah yang besar, bagus, bukan tak bagus, tapi tertipu dengan tipu daya iblis, talbis iblis. Ni contohnya tu. Baik, kata Syekh Qadawi, orang tertipu melalui dua cara. Pertama, mereka mendirikan bangunan tersebut menggunakan wang yang diperolehi dari cara-cara yang salah seperti merampas, menipu, rasuah, tindakan kezaliman dan lainnya. Yang pertama sekali, kemungkinan salah tadi kerana harta hak diperolehi itu yang harta yang salah. Dia ni kiranya kontraktor besar, tapi duit hak diperolehi daripada cara yang salah. Rasuah, bagi rasuah pimpin dapatlah projek berjuta-juta. 20 juta tu sikit baru 1% daripada projek ni. Contoh projek mesti dapat daripada rasuah. Contohlah rasuah. Jadi nak menghalalkan projek ni, nak nampak dia tu orang baik-baik, sedekahlah sebuah masjid yang besar-besar. Walhal masjid tu baru 1% daripada hasil yang diperolehi melalui jalan rasuah. Itu contoh. Rasuah dan tindakan kezaliman yang lainnya. Dengan begitu mereka telah menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dengan mengumpulkan harta melalui cara yang salah. Mereka telah melakukan tindakan maksiat dan dosa. Perkara yang utama mereka buat ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mengembalikan semula harta tersebut kepada pemiliknya, sama ada bentuk asli atau dengan nilainya. Apabila pemilik asal telah meninggal, maka kembalikanlah kepada ahli warisnya. Apabila ternyata tidak ada ahli waris, maka harta tersebut mesti disalurkan kepada masalah yang paling penting, misalnya diagih kepada fakir miskin. Kadang-kadang tanah itu tanah orang. Tanah orang. Dia rampas. Pasal dia kontraktor besar, dia ada orang dalam, ada kabel yang besar, kadang-kadang. Orang macam ni lebih utama untuk dia pun apa dia hak orang. Bukan dengan cara menyucikan dosanya dengan cara sedekah masjid tu tak terima. Allah tak terima walaupun dia sedekah satu masjid sekalipun, pasal dia ambil daripada harta yang haram. Cara hak sebenarnya pulangkan harta orang, taubat daripada perbuatan dosa. Tapi kalau buat macam itu nampak dia salah. Nak tutup tempat salah dia, orang buat masjid. Namun pada kenyataannya mereka tidak melakukan itu kerana cara-cara itu tidak nampak pada pandangan mata orang ramai. Tetapi sebaliknya mereka mempergunakan harta tersebut untuk mendirikan bangunan-bangunan tadi semata-mata kerana ingin mendapat pujian dan sanjungan manusia dengan menulis nama mereka pada piagam yang tertampal di bangunan-bangunan itu agar nama mereka sentiasa dikenal orang. Tulis bangunan, sumbangan, dapur, pergian. Kedua, mereka mendakwa bahawa mereka melakukan perbuatan tersebut kerana ikhlas demi kebaikan dan kemanfaatan bagi orang ramai. Adalah sebut ni. Ikhlas. Yang pertama pasal apa? Pasal nak nama, nak tutup kejahatan mereka dengan cara bagi sedekah. Yang kedua ni cari nama, konon-konon dia ikhlas padahal cari nama. Tetapi apabila kita mohon mereka untuk membelanjakan hartanya meskipun hanya 1 dinar sahaja, kemudian nama mereka tidak ditulis dan dikekalkan, pasti mereka tidak akan mampu menerimanya. Syarat dia kena bernama. Sumbangan bagian-bagian contohlah kan. Kalau tak boleh, ni orang ramai, kita share dengan orang ramai, tak mau. Bila share tak mau, pasal namanya terpadam, nama dia seorang ni. Walhal Allah Ta'ala maha mengetahui sama ada nama orang yang menderma itu ditulis namanya dalam piagam ataupun tidak. Tulis ke tak tulis ke, Allah tahu siapa yang menyumbang, siapa yang ikhlas, siapa yang tak ikhlas.
Apabila mereka memang ikhlas kerana Allah Ta'ala, pasti tidak ingin namanya dihebahkan, apatah lagi ditulis dalam sebuah prasasti dengan bahasa Indonesia. Ini yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, Pak ikhlas. Mungkin dia harta hak dia boleh itu harta yang halal. Dia memang faktor yang baiklah, yang bagus lah. Hak tadi punca harta salah. Yang faktor yang kedua, mungkin punca hartanya dah betul dah, tapi dalam hati ada penyakit riak, tak ikhlas. Dia buat pasal apa? Nak orang puji, nak nama, kan? Nak nama, nak pujian. Bila nak nama, nak pujian, dia buat bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tanda dia awal-awal lagi bersyarat, bangunan ni saya seorang dan saya nak nanti tu nama diasaskan oleh bulan bla bla bla. Contoh dah, nak suruh tu nama. Kalau kata tak boleh namanya tu, pasal ada sikit semua ramai. Jadi contoh. Ini contoh orang yang tak ikhlas. Dia menyumbang untuk orang kenal jasanya. Dia menyumbang bukan kerana Allah, kerana nak menunjuk kepada orang lain, kerana manusia. Orang ni pun tertipu dengan tipu daya. Baik, Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia pergi dulu. Setakat ni saya sambung fatwa semasa. Saya tak sempat. Tuan-tuan, dalam bulan yang lalu, tak silap saya dah baca fatwa selama. Fatwa berkaitan isu menangani persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf perkara furu'. Perkara-perkara khilafiyah tak patut sama sekali dituduh sebagai bid'ah. Tuan-tuan, saya nak KIU dulu fatwa selama ni tuan. Saya nak baca fatwa baru. Tapi fatwa baru ni sama balik fatwa tentang isu bid'ah. Fatwa baru, fatwa yang isu yang kontroversi hari ini, isu yang semasa berlaku berkaitan dengan isu Palestin. Cuma saya tak ingat saya dah baca pula belum mukadimah isu Palestin. Dah belum Belum. Baik. Tuan-tuan, malam ni saya nak sentuh mukadimah berkaitan dengan latar belakang dan isu perang Palestin Israel yang berlaku pada hari ini. Ini isu yang lebih besar yang hari ini orang dah kurang ambil perhatian. Walhal tiap-tiap hari umat Islam terkorban disebabkan kejahatan Zionis Yahudi Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isu yang terbaru yang berlaku hari ini, isu berkaitan dengan perang yang berlaku di Palestin. Hari ini tuan-tuan, kita menyaksikan dalam video-video yang sampai kepada kita betapa saudara-saudara kita umat Islam di Palestin yang dibom, yang dibunuh dengan begitu kejam sekali oleh Yahudi la'natullah tiap-tiap hari. Dalam tempoh dalam tempoh 109 hari umat Islam yang dah syahid, yang dah meninggal dunia 25,490 orang dalam tempoh 109 hari dan lebih tempoh. Dalam tempoh 109 hari umat Islam yang telah meninggal, yang syahid dah 25,490 orang, yang cedera parah, hudung kaki, hudung tangan sebagainya 63,354 orang. Ini semua yang diperoleh daripada Al-Jazair, daripada Al-Jazeera. Ada yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, satu nyawa pun besar. Apatah lagi 25,490 orang dalam tempoh 109 hari. Belum lagi dikira tempoh sebelum tu. Palestin, Israel, Yahudi Israel menjajah bumi Palestin dah lama, sejak tahun 1948 lagi. Bermula daripada tarikh tersebut, setiap hari ada umat Islam yang dibunuh oleh Palestin dan tanah umat Islam dirampas. Yang kita sebut ni tuan, dalam tempoh 109 hari. Ni dah lebih dah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat kejadian ini, video-video pengeboman tak terkecuali, tak ada tempat di Palestin hari ini yang selamat. Berada di bilik kebal ke, bangunan kebal ke, semua hancur dengan peluru-peluru berpandu yang dilepaskan oleh Yahudi laknatullah. Masjid-masjid hancur, hospital, tempat awam habis hancur. Hari ini tuan-tuan, saya tiap-tiap kali buka video tengok video plastik, saya sebab benda ni. Sebab Masya Allah, teruk seluruhnya penderitaan mereka. Jadi tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang paling malang sekali bila ada di kalangan ustaz-ustaz kita, ustaz Malaysia kita lah yang berceramah di YouTube, ia mempentingkan jihad. Ada seorang ustaz dalam YouTube sebut, tiada jihad di Palestin. Tiada jihad di Palestin. Sebab Palestin ni lemah kata dia, tiada persediaan untuk perang. Nak berjihad mesti janganlah tentera musuh lebih ramai, 2 kali ganda lebih ramai daripada tentera Islam. Itu zaman dulu, lawan ni orang tak nampak lah bilangan tu, nampak kalau alat canggih kan. Ustaz tu keliru antara jihad dakwah, menyebabkan dakwah dengan jihad difak, jihad mempertahankan negara, negeri. Dia keliru. Ucapan tu terlalu bahaya, sangat bahaya. Ucapan tadi bercanggah dengan kesepakatan fatwa ulama sedunia yang mengatakan jihad satu-satu jalan untuk memerdekakan Palestin. Ucapan sangat bahaya. Disebut tak ada jihad bermaksud mujahidin yang terlibat dalam perang itu kami kata apa orang syahid. Dia sebut tak ada jihad, mujahidin yang terlibat Hamas sebagainya yang terlibat dalam perang nanti, kalau mati bukan mati syahid. Kalau tak ada jihad, wajib dimandikan, dimandi di kapal, disembahyang di bumi. Kalau tak ada jihad. Tapi kalau ada jihad yang mati dalam itu dia syahid, haram dimandikan, di kapal, disembahyang, haram dimandikan. Darah suci bila dia mandi syahid. Kapal-kapal lah ni haram dimandikan. Kapal pakai pakaian lah, haram dimandikan kalau dia mati syahid. Suatu kenyataan yang sangat mengelirukan. Dia ustaz ni konten Hamas. Hamas ni bukan gerila. Bukan gerila kata dia. Aduh pula. Klip video yang sampai kepada saya yang kedua, seorang ustaz berceramah lagi, dia menyebut perang yang berlaku antara Palestin dengan Israel hari ini, kata ustaz lah, suatu konspirasi kata dia. Konspirasi yang menurut menurut skripnya untuk menaikkan Syiah. Kata dia tuduh Hamas tu Syiah pula. Masya Allah. Hamas tu tuan anak murid kepada Syekh Ahmad Yasin tu, ulama ahli sunnah wal jamaah tu, bukan Syiah. Dan tu hak batu di Iran. Dan mana negara-negara sunnah hak nak batu. Iran nak batu, kita terserah, terima lah. Nah, mana negara-negara Islam yang sunnah nak batu? Saudi, hak sunnah. Saudi boleh batu Israel, bukan batu Hamas, batu Israel. Mesir, sama juga. Orang nak bagi masuk bantuan, nak masuk bantuan, nak minta buka pintu untuk masuk bantuan, tak bagi. Kalau pun kamu tak nak bantu Palestin, sekurang-kurang bagi peluang untuk orang masuk bantuan. Bukan hantar bantuan, hantar senjata, hantar bekal makanan, perubatan, tak bagi. Ini negara umat Islam hari ini, pemimpin-pemimpin mereka dicocok hidung oleh Amerika. Saudi, Mesir, 2 kali 5 boneka Amerika. Itu tuan. Sedih tuan. Sedih tuan. Negara mana hak bantu? Sepatutnya tuan, bila Hamas berdepan dengan Yahudi, kafir tak kuat ni, negara-negara berdekatan menjadi kewajipan, bukan sunat, wajib. Malangnya mereka tak bantu, sebabnya yang mereka bantu Israel dan Amerika, laknatullah. Ini hak bantu. Ini yang berlaku hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita pergi jauh, tuan-tuan, jadi nyataan video klip yang kedua ni menyebut untuk menaikkan Syiah kata dia. Suatu tuduhan yang berat. Bila saya dengar ceramah ustaz ni, ceramahnya ada dalam ni. Kalau kesempatan kita dengar kali dah. Bila saya dengar ceramah ni, ustaz condemn Syiah, Hamas. Tak, condemn Hamas. Dan ceramahnya sedikit pun dia tak kutuk Yahudi. Laknatullah. Sedangkan Yahudi telah membunuh berpuluh ribu orang, dia tak kutuk Yahudi. Dia condemn Hamas. Dia cuba menyebarkan persepsi buruk dengan Hamas, sedangkan kejahatan Yahudi boleh didiamkan. Dengar sekali dia ni kok punya Yahudi kok. Nampak ustaz pakai kopiah bagus je. Tapi nampak gaya macam punya Yahudi, tak pun tali bahu Yahudi. Ada pun ustaz yang bodoh yang tertipu dengan propaganda barat yang cuba untuk melaga-lagakan umat Islam sebenarnya Syiah biar berlagu, biar bergaduh, senang Israel mereka bunuh umat Islam Palestin. Ni tuan-tuan, cukup menduga ceritakan bila ada video seperti ini itulah adalah masyarakat kita Indonesia. Mereka tak ada sedikit sumbangan mereka untuk membantu Palestin, Hamas ke, yang ada sumbangan mereka untuk menjadikan Hamas menaikkan Yahudi. Jadi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas saya ada beberapa fatwa tentang jihad. InsyaAllah saya berjaga dalam ini. Saya akan baca fatwa tentang jihad. Bukan fatwa saya, fatwa ulama sedunia. Ada konferensi ulama sedunia tentang isu Palestin. Dan juga fatwa Syekh Qadhawi, fatwa ulama sedunia tentang jihad, tentang boikot dan lain-lain lagi. Sebelum saya baca fatwa ini, tuan, saya nak sentuh sedikit latar belakang isu yang berlaku di Palestin dan sejarah ringkas mengapa pentingnya Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, apa pentingnya kepada kita umat Islam sedunia ini. Kenapa pentingnya Masjid Aqsa kepada kita? Saya nak baca dulu sejarah ringkas itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak sentuh Palestin merupakan antara negeri tempat bumi yang Allah Ta'ala berkati. Palestin itu lah bumi yang Allah Ta'ala berkati. Al-Quran sebut Subhanallahi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa dan masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya daripada masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya. Sebut barakna hawlah. Maka Palestin bumi yang diberkati. Dan ustaz berkat macam mana pun akan habis. Berkat macam mana umat Islam ditindas. Berkat bukan bermaksud kaya, bukan bermaksud maju. Kalau maju mereka lah banyak maju sekali canggih-canggih ya. Nah, berkat bermaksud bertambah-tambah kebaikan yang Allah redha. Antara kebaikan hak paling besar jihad. Jihad ada di Palestin, jihad. Jihad itu kebaikan yang besar. Jadi berkat bukan bermaksud maju, berkat kebaikan yang Allah redha. Ziyadul khair al-ilahi disebut oleh Al-Asfahani. Bertambah-tambah kebaikan yang Allah redha, yang disandarkan kepada ilahi Tuhan. Baik. Jadi Palestin bumi yang berkat, bumi Allah sendiri pernah perintahkan Nabi Ibrahim berhijrah kepadanya. Bumi para Nabi, Palestin. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim membina Kaabah di Makkah. Allah rakamkan peristiwanya Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika mana Ibrahim dan Ismail, anak Ismail, dah mengangkat batu asas pembinaan Kaabah. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar. Allah rakamkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim tuan-tuan yang membina Kaabah, Masjid Haram tu. Nabi Ibrahim dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim pun sama disebut perkara ini. Nabi Ibrahim yang membina Kaabah dengan anaknya Ismail. Setelah 40 tahun Nabi Ibrahim membina Kaabah ni tuan-tuan, Allah perintah Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Ni
setelah 40 tahun berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Allah perintah Nabi Ibrahim ini hijrah ke Palestin. Sampai di Palestin Allah perintah pula dia membina Masjidil Aqsa. Ini berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Masjid Aqsa ni dibina oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi yang sama membina Kaabah, tempat suci umat Islam. Mari Yahudi tidak asing. Yahudi dibunuh Nazi. Berapa ribu dia dibunuh. Hadap ditindas. Akhirnya mari Palestin minta simpati. Pada tak asing tuan-tuan. Duduk di Palestin. Mentak di Palestin lama-lama makin kuat. Bila dah kuat, akhirnya dirampas bumi Palestin, tubuh tanah Arab di Palestin dengan merampas tanah bumi Palestin, bumi umat Islam di Palestin, dibantu oleh Barat. Tubuhnya negara Israel, negara Arab, dengan merampas bumi umat Islam. Tiba-tiba di kedai itu tempat suci dia pula. Tempat suci dia pula. Ni Yahudi laknat Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat sikit, kita lihat sikit kepada sejarah ringkas bumi Masjid Aqsa. Tuan-tuan, Masjid Aqsa ni sebagaimana saya sebut tadi, dia adalah tempat suci umat Islam yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak Ishaq. Masjidil Aqsa, di mana Masjid Aqsa ni kata pernah dijajah oleh beberapa kuasa besar dunia. Pernah dijajah oleh Rom, oleh Raja Babylon, kemudian Rom dan Byzantium. Pada masa itulah bumi Palestin pernah dijajah oleh beberapa kuasa asing. Sehingga pada tahun 638 Masehi, kekejaman kuasa asing yang menjajah bumi Masjid Aqsa pada masa itu telah ditamatkan oleh Khalifah Islam yang termuka, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar. Umar sampailah ke Masjid Aqsa. Jauh tu. Umar berada di Madinah. Khalifah Islam di Madinah. Umar sendiri sampai ke Palestin. Jauh tuan-tuan. Zaman sekarang tak heran orang naik kapal terbang. Zaman Umar mana ada kapal terbang? Unta dan kuda je ada. Umar dah sampai. Umar memerdekakan, membebaskan Palestin masa itu yang dijajah oleh kuasa besar. Tanpa berlaku pertumpahan darah. Sebab masa itu Islam telah mengalahkan Rom. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam, tuan-tuan, bila Al-Quran ayat turun, Ghulibatil Rom akan kalah. Masa ayat itu Rom adalah kuasa besar dunia masa itu. Tapi ada kata Rom akan kalah. Zaman Nabi Rom kuasa besar. Bila kalah? Zaman Umar. Zaman Umar Rom jatuh ke tangan Islam. Umar hantar tentera di sepadan Konstantinopel. Umar hantar bala tentera Islam sana semasa Umar sedang berkhutbah di Madinah. Di Madinah tentera Islam berada di sepadan Rom, Konstantinopel. Allah Ta'ala pukul hujah Umar, perlihatkan kepada Umar tentera Islam cuba diserah hendak daripada bukit. Umar tengah berkhutbah di Madinah tu, Umar melihat tentera Islam cuba diserah hendak daripada bukit. Tengah-tengah khutbah Umar sebut Al-Jabal, awas bukit, Al-Jabal. Suara Umar sampai nipus pada Rom. Umar bercakap di Madinah sampai pada Rom. Masa tu handphone tak ada tuan. Nokia apa pun tak ada masa tu. Sampai orang Madinah pun habis khutbah. Apa hal kamu Umar? Bukit tu. Taklah aku bukan cakap engkau, aku beritahu. Tentera kita biar betul. Rupa-rupanya tentera Islam kat sana bila balik beritahu. Aku dengar suara bagi peringatan. Tak, awas bukit, selamat kami daripada serangan hendak tentera Rom. Akhir Islam menang. Ni tuan-tuan, yang Allah janjikan zaman Nabi ayat Quran tu, Rom akan kalah. Rupa-rupanya Allah pilih Umar yang mengalahkan Rom.
Bila Umar sampai ke Baitul Maqdis, Umar masuk dalam aman tanpa berlaku tumpahan darah. Umar masuk ke Baitul Maqdis, Umar membersihkan, Umar sendiri dan bala tentera Islam yang lain membersihkan Baitul Maqdis daripada kotoran sampah dan juga daripada kotoran kesyirikan yang berlaku pada masa itu. Umar Al-Khattab, zaman Umar tu tahun 638 Masehi. Kemudian Umar menteri perjanjian dengan penduduk Baitul Maqdis, dan penduduk Baitul Maqdis ini memang menyambut baik kedatangan Umar Al-Khattab, sebab ternyata kuasa-kuasa asing yang menaluki Baitul Maqdis melakukan kekejaman dan kezaliman, membunuh manusia penduduk tempatan dengan sewenang-wenangnya. Jadi akhirnya Umar menteri perjanjian Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kuasa Islam. Baik, sehinggalah pada tahun kurun yang ke-11. Sehingga pada kurun yang ke-11 di zaman kemudian, lama tu Baitul Maqdis bawa Islam lama daripada Umar lagi. Lepas zaman Umar, zaman siapa? Zaman Khalifah Rashidin, zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Zaman tu lah. Zaman dia itu tahun kurun yang ke-11 bila Korban II mengisytiharkan perang salib yang pertama. Berlaku perang salib yang pertama di mana tentera Kristian, Salibiyah Kristian telah datang dan mengepung Baitul Maqdis selama 5 minggu. 5 minggu, akhirnya Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera Kristian, Salibiyah Kristian. Dan bila Kristian masuk ke Baitul Maqdis, mereka telah membunuh lebih 40,000 penduduk Baitul Maqdis Palestin. Mereka membunuh, memang kejam. Kristian, Yahudi, umat yang kejam, yang jahat. Dalam satu catatan sejarah menyebut bukan 70,000 dibunuh oleh tentera Salibiyah. Masya Allah. Kalau hari ini dah 20 berapa hari ini? Hak 25,000 tadi dah tepus 1 tahun. Nak campur hak tahun awal tu tak tahu berapa tahun lebih banyak dah, lebih kuat kelihatan. Kelihatan musuh-musuh Islam. Akhirnya setelah 88 tahun tentera Salibiyah menjajah Palestin, 80 tahun menjajah Palestin, akhirnya panglima Islam yang terkemuka Salahuddin Al-Ayyubi daripada Khalifah Utsmaniyah masa itu telah berjaya mengalahkan tentera-tentera Salibiyah dalam berbagai siri perang. Bukan kali perang, banyak siri perang. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan transit di Mesir. Di Mesir dia ada kubu Salahuddin Al-Ayyubi. Saya dah sampai antara di Rogan Park Iskandariah dan lain-lain lah, saya tak ingat lah. Saya dah sampai di kubu ni, kubu pertahanan yang dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, di Iskandariah. Ketika mana berperang dengan tentera Salibiyah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan tentera Salibiyah, Islam dibuka kembali, subuh kembali di bumi Palestin. Daripada tahun 1187 Masehi. 1187 Masehi. Islam menang kembali bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sehinggalah pada tahun 1948, berapa tahun tu? Lebih kurang 700 lebih. Amal pertama juga lah. Islam betapa serta Salahuddin itu. Pada tahun 1948 dengan bantuan kuasa-kuasa barat Yahudi berjaya menubuhkan negara haramnya dengan merampas tanah dan bumi Palestin daripada umat Islam. Tahun 1948 sampai hari ini Yahudi telah berjaya merampas bumi Palestin dan menubuhkan negara haram Israel ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Berdasarkan cerita ni tuan-tuan, kita yakin dan kita percaya Palestin adalah bumi Islam dan bumi umat Islam yang pernah dijajah oleh beberapa kuasa dunia, dan agama yang pelbagai, Majusinya, agama Romnya dan Kristian, kemudian hari Yahudi.
Hari Yahudi juga yang merampas dan menjajah Palestin pada hari ini. Sehingga hari ini kita tak tahu lagi bila masa nanti siapa yang akan memerdekakan kembali Palestin. Yang pasti tuan-tuan, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi pernah sebut. Nabi pernah sebut akan berlaku perang. Akhir zaman sebelum kiamat akan berlaku perang antara Islam dan Yahudi. Sehingga Yahudi ni kalah, Yahudi pilari, dalam pokok-pokok bercakap, wahai ya Muslim, ya ibadallah, wahai Islam, wahai hamba Allah, ni belakang aku ni Yahudi, fata'amari, faktuhu bunuh. Pokok-pokok bercakap, batu bercakap, beritahu kepada tentera Islam, Yahudi belakang aku, mari bunuh. Illa al-gharqat, melainkan pokok gharqat, dia adalah pokok Yahudi. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim tentang perkara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa besar pentingnya Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis? Yang pertama sekali, sebagaimana saya sebut tadi, dia adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra. Nabi Isra daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Sampai di sana Nabi menaiki buraq. Maksudnya Nabi dah sampai ke Masjid Aqsa. Kalau Umar sampai pakai kuda, Nabi pakai buraq. InsyaAllah. Sekarang di tuan yang dirahmati Allah sekalian saja sambung 3 kuliah kita ni pada kuliah akan datang ya. Saya akan sambung balik kuliah ni pada kuliah akan datang tentang isu Palestin ini dan juga fatwa jihad dan fatwa mereka sambung pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. Aku lupa hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Allah